Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright. Lama tak bersiaran langsung, tapi alhamdulillah hari ini diberi kesempatan, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala kita nak berkongsi berkaitan dengan oksigen dan kesihatan, ataupun spesifik topiknya oksigen kurang, penyakit datang. Okey. Jadi semua orang tahu pasal oksigen. Semua orang tahu berkaitan dengan oksigen secara asasnya. Kebanyakan semua kita tahu sebab apa? Sebab kita memerlukan oksigen setiap saat untuk kita terus untuk hidup. Pemahaman orang oksigen hanya untuk mereka yang ada masalah pernafasan saja. Ada asma, ada masalah COPD, ataupun dalam bahasa penuhnya chronic obstructive pulmonary disease, ataupun singkatannya adalah COPD. Mungkin untuk masalah kes-kes yang melibatkan respirator lain seperti mudah penat, sesak nafas, asma, paru-paru berair, paru-paru bengkak, kena jangkitan kuman pada paru-paru, ataupun masalah-masalah pernafasan. Itu yang kebanyakan orang kita faham. Tapi hakikatnya oksigen ni merupakan asas utama kehidupan. Oksigen juga merupakan asas utama kesihatan. Jadi saya ingin kupas sedikit, ataupun saya ingin detailkan benda tu supaya pemahaman kita, bukannya oksigen ni untuk orang lelah saja. Oksigen ni bukan untuk asma saja. Oksigen bukan untuk masalah pernafasan saja. Oksigen ni dia 1001 kebaikan. Jadi kita nak buka minda, kita nak bagi tahu bahawa oksigen ni bukan untuk masalah pernafasan sahaja. Dia lebih kepada kelangsungan hidup, dan dia merupakan asas utama kehidupan, dan oksigen juga merupakan asas utama kehidupan. Alright, okay, it's settled. Kenapa saya cakap oksigen merupakan asas utama kehidupan, ataupun oksigen merupakan asas utama kesihatan? Okay, contoh mudah macam inilah. Oksigen merupakan asas utama kehidupan. Saya explain sikit. Kalau contoh kita tak ada makanan. Kalau kita tak ada makanan, sebagai contoh tak ada nasi, tak ada kuih, tak ada sayur, tak ada apa lagi, apa sahaja yang melibatkan makanan. Kalau kita tak ada makanan, insya-Allah badan kita boleh survive selama 30 hari. Purata. Ada orang sampai 28 hari, ada sampai 40 hari, ada sampai 52 hari, ada sampai 23 hari. Tapi campur tolak, pergi mari, ataupun puratanya, badan kita boleh bertahan tanpa oksigen hanya 30 hari saja. Alright, itu tanpa makanan. Kalau tanpa air pula, dengan hanya minum air tadi, tak ada makanan dengan hanya minum air. Kalau tanpa air pula, badan kita boleh bertahan lebih kurang 7 hari. Dan tanpa oksigen, biasanya manusia normal boleh bertahan ataupun boleh hidup selama 3 hingga 5 minit sahaja. Jadi kalau nak tahu, try buat. Cuba tahan, ataupun mudah macam ni je. Nak tahu kita berapa lama kita boleh survive tanpa oksigen ni, kita cuba menyelam. Kalau kita menyelam, boleh menyelam setengah jam. Maksudnya insya-Allah kita boleh hidup tanpa oksigen setengah jam. Kalau kita menyelam hanya 3 minit, boleh bertahan. Maksudnya kita boleh hidup tanpa oksigen mungkin hanya 3 minit sahaja. Alright, itu maksudnya oksigen merupakan asas utama kehidupan. Dan oksigen juga merupakan asas utama kesihatan. Kenapa saya cakap, ataupun kenapa saya keluarkan statement oksigen merupakan asas utama kesihatan? Perasan tak? Kebanyakan ataupun hampir 80% kaedah rawatan, ataupun untuk nak memastikan perjalanan kita sihat ataupun tidak ni, kita nak pastikan darah lancar. Sebagai contoh, orang yang ada masalah jantung. Yang ada masalah jantung, yang pergi buat bypass contoh, potong, sambung balik supaya darah tu lancar. Betul? Kalau yang letak stand, kena letak stand supaya buka, supaya darah tu lancar. Apa lagi?
Yang tak belon pun sama. Yang darah pekat, terpaksa ambil ubat cairkan darah untuk nak pastikan perjalanan darah lancar. Kita pergi berurut ataupun pergi masaj juga untuk lancarkan darah. Apa lagi? Buat bekam untuk lancar darah. Buat terapi, tak kira terapi apa-apa untuk nak lancarkan darah. Semua kaedah rawatan, semua nak pastikan perjalanan darah lancar. Sebab apa? Sebab darah ni fungsi dia adalah untuk nak bawa bekalan oksigen kepada sel. Jadi sebenarnya kenapa nak sangat darah lancar? Kenapa nak sangat darah lancar? Sebab darah ni fungsi utama dia adalah bawa bekalan oksigen untuk sel kita makan. Okey. Jadinya sel ni dia benda hidup. Sel ni benda hidup. Apabila benda hidup, dia macam kita. Dia perlukan makanan untuk dia terus hidup dan dia perlu makanan untuk dia terus sihat. Tetapi berbeza dengan kita perlukan nasi, kita perlukan air, kita perlukan makanan, kita perlukan kuih, kita perlukan sayur untuk kita hidup. Tapi sel, benda hidup, dia tak makan benda-benda macam tu. Dia tak makan kuih, dia tak makan nasi, dia tak makan buah. Cuma dia perlukan adalah oksigen dan nutrisi lain. Yang utamanya adalah oksigen lah. Jadi sebab tu nak sangat darah lancar supaya darah tu boleh bawa bekalan oksigen kepada sel. Apabila sel tu sihat, cukup makan, tisu kita akan kuat. Apabila tisu kuat, organ dapat bekerja dengan baik. Sebab saya nak kaitkan topik hari ini iaitu oksigen kurang, penyakit datang. Tak kiralah penyakit apa, oksigen kurang, penyakit datang. Sebab tu kita nak supaya yang sedang menonton ni faham keperluan oksigen. Oksigen bukan untuk masalah pernafasan saja. Oksigen untuk keseluruhan diperlukan oleh badan kita. Sebab itulah kebanyakan kaedah rawatan macam saya sebut tadi, dia nak pastikan darah lancar. Dia nak pastikan darah tu berjalan elok supaya darah ni boleh bawa bekal oksigen untuk sel kita makan. Itu yang nak. Tak kira kaedah macam mana pun, bypass ke, masaj ke, obat ambil darah. Kita pergi beli suplemen pun, di kotak suplemen pun ada tulis untuk memastikan perjalanan darah lancar. Sebab apabila darah lancar, semua orang kata sihatlah kita. Sihat. Darah lancar sihatlah, darah lancar sihatlah. Doktor kata macam tu, kawan-kawan kita kata macam tu. Hari ni jumpa saya pun saya cakap benda sama. Darah lancar, sihatlah kita. Tapi saya nak bongkarkan di sini hari ni, kenapa perlu darah lancar? Sebab darah tu fungsi utama dia adalah bawa bekalan oksigen untuk sel kita makan tadi tu. Sebab tu nak lancar darah. Kalau contoh darah ni tak lancar, bekalan oksigen tadi tak sampai ke oksigen ataupun tak sampai ke sel, sel tu akan mula kekurangan makanan. Apabila sel kurang makan, dia letih, lesu, tak bermaya, tak sihat. Apabila tak sihat, tisu kita akan tak kuat. Apabila tisu tak kuat, organ kita tu tidak dapat melakukan fungsi dia dengan betul. Sebagai contoh, terjadinya jantung tu, jantung ni organ. Terjadinya jantung tu adalah daripada himpunan sel. Sel apabila bercantum dengan sel akan membentuk tisu. Tisu pula bercantum dengan tisu akan jadi organ. Organ akan mengeluarkan ataupun akan memastikan sistem dia berjalan dengan lancar, dengan baik. Jadilah kita, saya Azri, jadilah tadi Tengku Nazmi, jadilah anda yang sedang menonton hari ini. Jadi sebab tu kita nak sangat darah lancar supaya darah tu boleh bawa oksigen ke seluruh tubuh, terutamanya ke bahagian otak. Kenapa saya cakap ke bahagian otak perlukan oksigen lebih ataupun bahagian yang paling penting? Sebabnya otak merupakan ibu pejabat dengan kata mudahnya yang mengawal seluruh organ lain ataupun yang mengawal seluruh anggota. Kalau ibu pejabat ni otak kita di jam, ada masalah, habis kita. Sebagai contoh kita tengok orang stroke. Okey. Itu dia punya. Jadinya oksigen ni, yang pemahaman kita sebelum ni, oksigen hanya masalah pernafasan untuk sesak nafas, untuk masalah paru-paru kronik, untuk masalah COPD, untuk masalah asma, untuk masalah sesak. Itu sebenarnya hanya satu ruangan, satu lingkungan kecil saja. Betul. Memang betul, oksigen untuk asma betul, oksigen untuk masalah paru-paru betul, oksigen untuk masalah jantung betul, oksigen untuk masalah paru-paru dijangkiti kuman betul, COPD pun betul. Tapi hakikatnya oksigen tu dia merupakan ruang yang lebih besar lagi. Okey.